mengkhianati ilmu yang kita ada. Apatah lagi kita melakukan penyelewengan terhadap ajaran Islam yang sebenar, sebagaimana yang dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, di mana golongan ahli kitab, golongan yang memahami ataupun golongan-golongan cerdik pandai, golongan yang berilmu ataupun golongan yang digelar sebagai ulama, tiba-tiba mereka telah mengkhianati ilmu yang mereka miliki itu dengan kurniaan daripada Allah, iaitu dengan cara mereka menyelewengkan perkara yang sebenar. Ini suatu perkara yang sangat besar dosanya, dan itu adalah suatu pengkhianatan yang sama dengan penjenayah-penjenayah yang dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan lebih buruk lagi, lebih jahat lagi, perangai dan tingkah laku orang yang berilmu pengetahuan tetapi menjadi pengkhianat terhadap agama Allah, kalau nak dibandingkan dengan pengkhianat, penjenayah-penjenayah yang dianggap sebagai pengkhianat. Jadi ini sesuatu yang perlu kita faham, supaya kita sentiasa memastikan ilmu yang kita ada disampaikan dengan secara jujur dan amanah, dengan bertanggungjawab untuk menjelaskan segala ilmu yang kita faham ataupun sejauh mana yang kita faham. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh orang yang difahamkan ilmu tersebut kepada dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fi. Nabi kata, sesiapa yang Allah kehendaki dia menjadi manusia yang baik, maksudnya manusia yang memahami agama Allah, memahami Islam, maka Allah akan memberi kepahaman kepada dan terhadap ilmu yang telah dipelajari daripada ilmu. Tapi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki seseorang itu tidak diberi hidayah, walau sejauh mana usaha ikhtiar yang kita lakukan, maka hakikatnya kita tidak mampu mengubah apa-apa. Itulah sifat yang wajib kita faham, kita yakin di dalam i'tiqad kita, di mana sifat af'alullah, perbuatan Allah, selain daripada sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, maka wajib kita beriman kepada af'alullah, yakni perbuatan Allah, ketentuan Allah yang menentukan segala sesuatu. Kita hanya berusaha dan berikhtiar di sana. Hakikat yang nak menentukan sama ada berjaya ataupun tidak berjaya, orang yang menjadi sasaran dakwah kita ataupun mad'u kita itu memahami atau tidak faham dengan ilmu yang kita sampaikan, itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak berusaha ke arah itu, untuk memahami sesuatu, ilmu yang disampaikan, pelajaran yang diajarkan, kebaikan yang ditunjukkan, maka orang ini akan terus berada di dalam kesesatan yang berterusan. Dan golongan ini Allah sifatkan di antaranya ialah golongan manusia kafir. Seperti yang telah saya sebut selalu, bila disebut kafir ini tidak hanya kita fokus kepada Hindu Cina saja, tetapi kafir iaitu orang yang ingkar. Ada orang Arab pun ada yang kafir, ramai yang kafir. Orang Melayu pun ramai yang kafir. Kita jangan heran. Maksud kafir ini ialah orang yang ingkar. Maka orang yang ingkar ini Allah sebut dalam ayat Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Subhanallahu ta'ala. Dalam ayat ini Allah tegaskan bahawa sesungguhnya orang-orang kafir sama saja dengan Allah. Sama saja. Maksud sama saja itu artinya sama ada kamu memberi peringatan ataupun tidak, kamu memberi tunjuk ajar ataupun
tak gunakan walaupun ada hati. Mereka tak gunakan pendengaran walaupun ada telinga. Mereka tidak menggunakan mata walaupun tidak menggunakan penglihatan mereka walaupun ada mata. Jadi Allah kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi dalam ayat ini kita jangan sekali-kali nak salahkan Allah Taala. Siapa kita nak salahkan Allah Taala? Sehingga kita mengatakan bila Allah Taala menutup hati, menutup pendengaran, penglihatan manusia, maka orang itu tak mendapat nikmat tadi, tidak mendapat hidayah daripada Allah. Tapi perkara yang perlu kita ingat, iaitu Allah sudah memperingatkan bahawa salah satu daripada kewajipan yang wajib dilakukan oleh manusia iaitu usaha dan ikhtiar. Kalau dia ada nikmat itu semua tapi dia tak usaha ikhtiari dengan bersungguh-sungguh untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami perkara-perkara kebaikan, untuk memahami segala apa yang telah ditunjuk ada, walaupun dia ada telinga
kencing